Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini boleh jugalah kan berkongsi, walaupun banyak jugalah hari ini punya kekangan tu. Tapi alhamdulillah Allah izinkan. So tajuk hari ini Kak Ina bagi macam santai, tapi nak kongsikan apa yang kita capai pada 2021 tu. Orang kata apa? 2021 ni banyaklah orang kata apa? Dugaan, cabaran yang kita semua lalui lah, bukan kata semua orang, saya rasa semua lalui dugaan dan cabaran tu. Termasuk juga saya. Banyaklah yang kekangan yang menyebabkan agak 2021 ni agak honestly agak menurun. Walaupun ia menurun tapi taklah turun terlalu banyak. So sebenarnya plan pada 2021 ni sebenarnya nak stabilkan network CDVM lah. Tapi kekangan COVID menyebabkan kita boleh buat session, cuma tak banyak yang kita boleh face to face. Tapi alhamdulillah walaupun untuk nak stabilkan tu tak berapa stabil juga lagi, tapi alhamdulillah tidaklah menurun sangat. And then saya ni orang yang sangat tak banyak plan terlalu banyak. Saya biasa akan plan yang saya boleh achieve dan saya boleh capai. Biasanya saya akan plan macam tu. Sebab kalau ini saya lah, kalau kita plan benda yang mungkin kita tak mampu nak achieve, bila kita tak capai, kita akan rasa sangat kecewa dan kita akan rasa sangat down. So saya daripada biasanya saya memang akan plan apa yang saya mampu capai, sedikit demi sedikit insyaAllah. So untuk 2021 juga saya memang plan untuk pastikan saya layak, macam Alung kata tadi kan, untuk kita pergi ke trip lah, okay. Biasanya yang buat Shongho ni yang paling diimpi-impikan tu adalah overseas trip lah, sebab kita selalu dengar perkongsian daripada kawan-kawan kita yang dah pernah pergi tu memang sangat-sangat best untuk pergi trip ke trip Shongho ni, sangat-sangat 5 star. So nak rasa dah alhamdulillah 2019 saya layak juga untuk ke trip, tapi tak dapat pergi sebab COVID. So dapatlah 5,000 tu kan. Walaupun saya tak ambil terus, saya simpan juga sebab saya takut, saya bimbang juga. Saya kata saat lagi tak capai, tak boleh pergi. Tapi kebiasaannya pada awal tahun saya akan setkan. Contoh first time saya nak capai PV trip untuk tahun pertama saya nak boleh pergi tu. Untuk pergi PV trip kita semua dah tahu dah, mesti kita kena dapat 16,000 PV kiraan PV trip lah. So macam mana saya buat? Biasanya saya akan awal-awal tahun tu 1 Januari tu saya dah kira dah 16,000 saya akan bahagi siap-siap dah 12 bulan. So saya dah tahu dah setiap bulan untuk PV trip saya mesti macam mana pun saya kena capai 1,333.33 PV. Itu memang saya dah tahu dah. Jadi untuk nak capai 13,000 tu monthly kita kena dapat berapa? Itu pun kita kena set dah. Biasanya saya akan set, okay, aku mesti capai sekurang-kurangnya 20,000 PV setiap bulan untuk dapat 13,000 untuk dapat 1,333.33 PV trip tu. So kalaulah kata setiap bulan saya tak tengok benda lain. Saya hanya akan tengok, okey, aku capai tak 20,000? Aku capai tak 20,000? Kenapa? Kalau aku capai banyak ni, aku mesti akan dapat capai 1,333 ni. Sebenarnya dalam perjalanan kita nak capai 1,333 tu sebenarnya, secara kita mungkin kita tak rasa,
kita akan rasa lebih santai. Tengok bulan ni boleh dapat 2,000 poin. PV trip tu boleh dapat 2,000. Maksudnya pencapaian PV bulanan tu boleh sampai 25,000 tanpa kita sedar. That's why kalau siapa-siapa yang nak pergi PV trip tu, dia kena set daripada bulan 1 tu, dia kena dapatkan, of course dia kena capai VM dululah. Yang dah VM ni. Okey, yang dah VM ni yang nak pergi PV trip, pastikan setiap bulan tu boleh dapat, supaya di penghujung Disember tu, kalaulah kata kita kena tambah ke, kita kena apa, tak banyak. Tapi yang saya buat ni, alhamdulillah, saya tak kena tambah. Memang sebab kita jaga dia daripada bulan pertama tu. So itu yang saya buat untuk saya dapat first pergi PV trip dulu. Maknanya bulan 12 tu saya capai lah. So untuk kali kedua punya PV trip 21,000 pun sama juga. Masuk je 1 Januari tu saya dah kira dah. Okey, saya dah kira dah 21,000 tu saya kena dapat berapa. Jadi bila saya dah tahu berapa saya kena dapat, saya hanya bekerja untuk dapatkan. Untuk ini untuk pergi trip lah. Saya bagi untuk pergi trip. Okey, saya bekerja untuk, sebab pergi trip ni kita boleh orang kata apa? Kita boleh plan tu secara personal pun kita boleh, kita dah boleh plan. So bila kita plan macam tu, alhamdulillah, kalau tahun yang pertama saya bulan 12 saya qualified, tahun yang kedua ni, tahun yang kedua 2022. Untuk saya pergi yang 2022 ni, untuk pergi Fukuoka ni, alhamdulillah September tu saya dah qualified. Kan? Jadi itu biasanya saya akan buat target yang kecil-kecil je. Saya memang jarang saya target yang terlalu besar. Okey. Lepas tu untuk yang memanglah agak terkesan 2021 tu, because pertama sekali dalam tengah-tengah rancak kita buat, tiba-tiba harga kopi naik. Masa tu memang terasa sangatlah. Memang sangat terasa, sebab bila kita bercerita orang yang lama pun yang baru nak start apa semua tu, dia mengeluh juga harga kopi naik, harga kopi naik, harga kopi naik. Tapi sebenarnya bila sebulan je kita akan rasa harga kopi tu naik. Tapi sebenarnya selepas bulan kedua tu, sebenarnya kita dah tak rasa sangat dah kenaikan harga kopi tu. So benda tu dah berjalan seperti biasa, alhamdulillah. Orang kata apa? Dapat seperti macam perjalanan tu lebih smooth lah. Okey. Sebenarnya kita ni memang dah berada di dalam satu company yang sangat bagus. Kita ada produk yang sangat hebat, kita ada satu sistem yang sangat telus. So sebenarnya apa yang menghalang kita untuk berjaya itu adalah diri kita sendiri. Sama juga dengan saya. Apa yang menghalang saya untuk terus ke depan itu adalah diri saya sendiri. Sebab sebelum ni saya sangat banyak memberi alasan juga. Okey. Kalau saya tak nak tu, saya akan kata tak maulah, tak boleh lah, macam-macam lah alasan saya bagi. Tapi untuk tahun ni insya-Allah kita akan perbaikilah apa-apa yang kurang tu. Cuma kalau kita tengok pada tahun 2021 tu memang pada diri saya sendiri agak suram. Sebab banyak sangat yang sedih, banyak sangat kehilangan yang kita hadapi. Okay? Jadi orang kata apa? Tapi Allah janjikan setiap ujian dan dugaan yang dia bagi kat kita tu pasti ada pelangi yang indah yang akan muncul di selepas setiap ujian-ujian tu. Jadi sebenarnya 2021 saya ada jugalah satu pencapaian yang saya pun tak pernah sangka dan saya pun tak pernah duga.
saya akan capai. Cuma saya tak boleh cakap lagi lah saya capai apa benda tu. Sebab bendanya belum lagi betul-betul muncul di depan saya. Wah, InsyaAllah kalau dah ada tu nanti saya bagi tahulah apa pencapaian besar yang saya capai pada tahun 2021. Besar untuk diri saya insyaAllah. Okey, untuk 2022 plan saya juga masih nak kukuhkan saya punya senior BM untuk capai 39,000K tu. Dengan macam mana saya nak kena buat, saya kena kukuhkan line-line leader saya yang mana yang dah sedia ada, dan juga saya kena bantulah leader-leader lain yang baru nak muncul. So kalau kita kata nak kukuhkan tu bermaksud kena plan aktiviti, kena betul-betul plan aktiviti, kena tak boleh duduk diam lah. Sebab sebenarnya kalau kita tengok orang-orang yang berjaya tu tak ada pun yang duduk relax kat rumah. Kan? Kalau kita tengok bilion-bilion ke orang mana-mana orang yang berjaya tu sebenarnya tidak ada seorang pun orang yang berjaya itu duduk di rumah, goyang kaki, kejayaan mai. Tak ada. Kan? Pepatah pun kata, yang bulat tu dia tak akan datang bergolek, yang pepeh tu dia tak akan datang melayang. Maksudnya kita ni nak kena pergi cari. Kena keluar cari kejayaan. So insyaAllah untuk tahun 2022 ni saya punya plan tu lah memburu kejayaan dan memburu impian saya lah insyaAllah. Dan impian saya tahun 2022 ni kalau Allah izinkan saya nak pergi buat umrah. Tu je insyaAllah. Doakan saya. And then saya juga nak kukuhkan jugalah personal PV saya 13,000K tu insyaAllah. Dan yang penting juga nak pastikan dapat juga pergi trip 2023. Sebenarnya macam Along kata tadilah, kita buat Syongho ni tak susah. Tak juga senang. Sebenarnya Syongho dah sediakan semuanya untuk kita. Semua dah ada, pembelajaran ada, dari segi apa orang kata produk bagus, everything semua dah Syongho sediakan. Cuma kita yang kena cari, kita yang kena gali dan kita yang kena teliti apa, kita kena tengok apa yang Syongho dah bagi tu dan gunakan setiap apa kemudahan yang Syongho bagi tu bersesuaian dengan keadaan kita. Okey, kita dalam kita nak berjaya, kita kena tengok orang yang lebih berjaya daripada kita. Itu untuk nak dapatkan semangat kejayaan dia tu. Maknanya kita tengok, oh dia ni berjaya, dia ni tak pernah rest, tak pernah, dia buat je. Jadi kita ambil semangat dia tu untuk semangat kepada kita. Untuk kita nak berjaya. Kan kita janganlah tengok pula, oh kawan kita, ada kawan kita, mungkin dia ni mak bapak dia ke apa ke orang yang berjaya. So dia pun tak payah nak usaha kuat sangat. Dia memang dah ada semua. Jom kita tengok, oh lah dia ni duduk saja pun boleh dapat rezeki. Kita jangan tengok macam tu, kan? Selalu kita dengar orang kata pepatah apa, ulat dalam batu pun boleh makan. Kita tahu tak sebelum ulat tu duduk makan dalam batu, berapa lama dia angkut makanan masuk dalam batu tu untuk dia duduk lama. Kita tak tahu. Bermaksud kita selalu nampak orang yang dah berjaya tu, dia senang lah, dia dah berjaya, pandai bercakap. Okey, senang lah nak buat itu, nak buat ini. Tapi pernah tak kita fikir, sebelum dia senang tu, apa, orang kata apa, rintangan-rintangan yang dia lalui. Kan, apa rintangan yang dia hadapi, apa yang dia dah rintis untuk kita. Sebenarnya apa yang dia lalui tu, kita ambil contoh Kak Ina lah. Kita ambil contoh Kak Ina, Kak Solha. Okey. Kita selalu cakap, okey Kak Ina senanglah sebab dia dah pandai bercakap. Kan? Dia dah pandailah bercakap. Kak Solha pun sama, sangat petah bercakap. Tapi untuk dia orang boleh bercakap macam tu, pernah tak kita fikir apa dia punya rintangan dia tu yang pada awal-awal tu, kan? Macam
Kak Ina selalu kongsi, Kak Solaha, dia redah je dulu. Dia pergi je dulu. Maksudnya dia buat je. So bila kita selalu buat, insya-Allah kita boleh bercakap dengan lebih yakin. So practice make perfect. Maksudnya bila kita selalu praktis, apa yang kita cakap tu akan jadi lebih mantap lah. Okey, macam saya pun masih lagi praktis, saya pun masih lagi belajar, dan kelemahan saya sebenarnya apa yang saya trace kelemahan saya ni, saya belajar dan saya tak pandai mengajar. Saya boleh belajar tapi saya tak pandai nak ajar orang. Saya tak tahu macam mana nak ajar orang, saya tak tahu macam mana nak explain dekat orang. Saya tak boleh. Dan saya tak pandai ambil nota. Itu memang daripada dulu-dulu saya memang tak pandai. Tapi tahun ini saya berazam untuk saya nak perbaiki semua tu, dan saya nak orang kata apa? Nak cuba untuk upgrade apa yang lemah yang saya nampak pada diri saya untuk saya bagi. Sama macam Kak Long lah. Kalau dulu saya nampak lah Kak Long, kalau dulu kau nak buat slide je, Acik ada kat rumah tak Acik? Along nak datang ni nak buat slide ni. Kan? Tapi sekarang ni Along lagi pandai buat slide daripada Acik. Kan? Sebab apa? Sebab Along tak berhenti belajar. Jadi kat sini kawan-kawan, kalau kita nak berjaya, jangan berhenti belajar. Dalam Syuanghu, kalau kita nak berjaya, nak capai kepada tujuan kita, jangan turun daripada kereta api Syuanghu. Macam mana Kak Ina selalu cakap, jangan turun. Di gerabak mana, di gerabak nombor berapa pun kita ada dalam kereta api tu, di seat nombor berapa pun tak kisah. Sebab kereta api Syuanghu ni dia pergi satu arah je. Kalau dia kona pun kita semua kona arah yang sama. Jadi kita akan sama-sama capai sama ada cepat ataupun lambat. Kalau orang nak cepat, kalau dia duduk gerabak belakang tu, dia larilah pergi depan. Kan maksudnya kalau orang yang masuk belakang tu, orang yang lambat tu dia rajinlah belajar. Kalau orang yang belajar sejam satu hari, dia belajarlah 3-4 jam sehari. So dia akan pergi lagi laju. Kan? Yang penting jangan turun daripada kereta api Syuanghu, kerana insya-Allah rezeki yang Allah bagi tak pernah salah alamat. Kalaulah rezeki kita itu Allah tentukan daripada Syuanghu, usahalah. Usahalah, kerana Syuanghu ni adalah segunung emas yang Allah anugerahkan kepada kita. Terpulanglah kepada kita nak guna apa untuk nak ambil emas tu. Nak ambil dengan sudu ke, nak ambil dengan cawan ke. Terpulang. Kalau Kak Solha dia pakai tu jengkaut tu. Sebab tu dia cepat go diamond. Kan? So dia tak tunggu dah, dia tahu emas je dia terus beli jengkaut. Tapi kalau kita ni masih lagi guna tradisional kan. Jadi insya-Allah walau apa saja cara yang kita guna, macam mana pun kita buat, kita pasti akan capai kejayaan tu mengikut kemampuan kita. Okey, kita jangan sesekali memaksa orang kata apa? Kita nak capai, kita nak ada orang beli kopi, jangan paksa orang. Maksudnya jangan jadikan Syuanghu ini mati level yang sama macam mati level lain. Maksudnya paksa juga orang. Jangan macam tu. So kita hormati apa saja pandangan, apa saja kehendak klien kita layan dengan baik, insya-Allah. Percaya ataupun tidak, pasti orang yang pernah kita cerita pasal kopi ke, pasal Lindsay ke, pasti akan balik kepada kita. Saya dah banyak sangat kes yang macam tu. Pada mula-mula saya cerita, dia punya je lah baik, dia punya je lah bagus, dia punya je lah, semua dia punya. Tapi saya senyum dan saya layan je. Alhamdulillah. Dah sampai dalam toilet pun. Ada orang tanya, Ani ke tu? Ani, saya nak kopi ni. Terkejut saya, tak pernah order kopi. Dari dalam toilet pun boleh jadi. Kalau orang tu dah biasa dengar apa yang kita cerita. InsyaAllah. So, itu je lah. Sebenarnya, saya kurang prepare malam ni. Minta maaf lah kalau berterabuk sikit sebab hari ni pun
baru sampai pukul 8.30 tadi kat rumah daripada Kelang. Jadi berusaha juga sebenarnya nak skip sebab Dia betul berusaha untuk skip dia. berusaha juga untuk skip tapi Kak Ina menang. Orang kata kebenaran itu selalu menang kan. So betul lah kebenaran itu selalu menang. Jadi alhamdulillah malam ni walaupun Pagi 10 minit je tau cuma tengok bercakap. lebih noh, tu dia lah tu, ni tak ada mikrofon lagi. Kalau ada mikrofon tak berhenti. Okeylah. Okeylah, sampai itu saja saya nak kongsi. Okey, semoga kita semua berjumpa di puncak kejayaan dan untuk tahun baru ni insya-Allah kita lupakan kenangan-kenangan pahit kita di 2021. Kita mulakan langkah yang baru di tahun yang baru dan kita mulakan semua balik. Semua kita mulakan baru balik. Seolah-olah kita baru sign up jadi ahli. Baru start. Ya, itulah yang Kan? Seolah-olah kita baru sign up jadi ahli dan kita start balik semua. So kalau ada tak apalah, kalau masa nak renew tu ada orang nak renew, ada orang tak nak renew, ada orang terima, ada orang tak terima. It's okay. It's okay. Okay? So kita buka buku baru, kita start balik, kita cari orang yang baru, kita usaha. Orang lama jangan tinggal, orang lama jangan tinggal. Maksudnya orang lama kita tak tinggal. Cari yang baru. Ya, kita santuni orang yang lama tu. Tapi jika sekiranya yang lama tu adalah menjadi kepada duri yang nak melemahkan kita, kita freeze-kan sekejap. Kita freeze-kan dia sekejap sebab orang kata kalau dia beku ni duri dia senang patah. Kan? Jadi kita bekukan dia sekejap, kita teruskan melangkah. InsyaAllah dengan macam Alung kata tadi, dengan kejayaan Alung pergi Fukuoka, kan Abang Fidi dah lembut. Bagi laptop lagi. Siap bagi laptop lagi. Kita yang plan nak beli, dia yang dapat. Sebenarnya rezeki Allah bagi kan. So itu saja yang saya nak kongsi. Ingat ya, saya selalu suka pesan. Okay. Kita punya kejayaan ni selalu berselindung di sebalik rutin harian kita. Apa yang kita suka buat hari-hari, itulah hasil yang menunjukkan apa yang kita dapat. Kalau kita suka berkongsi kopi, maknanya kita akan berjaya lah dalam bisnes kopi ni. Tapi kalau kita suka kongsi cita-cita viral, setakat tu je lah kita dapat kan. So bertukarlah daripada sekarang, jadilah kita yang lebih baik insya-Allah. Semoga kita semua bertemu di puncak kejayaan. So itu saja perkongsian saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan saya sendiri. So saya doakan di awal tahun baru ni, tahun depan lebih ramai kita boleh pergi trip dan lebih ramai daripada kita yang mencapai kejayaan. Dan tunggu saya punya kejayaan besar yang saya nak bagi tahu tu selepas ni. Tunggu. Okey. Assalamualaikum. Okay.